Usually kita pendengar itu akademika. Tanya politik juga akademik. Sesiapa yang ada tercicil duit not 50 sila tuntut di kaunter sirkulasi. Terima kasih. Kepada sesiapa yang ada tercicil duit not RM50 sila tuntut di kaunter sirkulasi. Terima kasih. Kesempatan dengan semuanya. Itu ini kosong. Ini nomor kartu nomor. Nama kasus dapatnya terlebih kampusnya. Tidak jadi kemana-mana. Dari sini deh. Semakin. Potong cat bawah.
kita akan tunggu semua orang sampai dulu. Baru kita start. Kalau ada apa-apa yang tak faham, tanya. Just ask.
tahu kan kita ada sesi counselling kita ada buat sesuatu juga kita cuba tak tahu. Sorry. Yes, okay.
start dari kelas A, makanya lepas habis kelas terus ke sini. Tik bagian akademik. Tik bagian akademik. Dia fokus bapak. Bapak. Dekat bagian nama dengan IC. Nama isi. Bukan sebelah satu tidak ada. Buka surat 9. Tik 33. Nah, Ini juga. saya minta izin untuk rakam ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih sebab sudi datang ke sesi ini. Sebelum kita mulakan sesi, saya ingin membincangkan mengenai 3 struktur etika dalam sesi kaunseling. Yang pertama, kerasaan. Apa-apa yang kita bincang dalam sini, kami tidak akan bawa keluar, melainkan kamu ada possibility untuk mencederakan kawan-kawan kamu, diri sendiri ataupun kami dua. And then yang kedua, masa untuk kaunseling kelompok, masa 1 jam 30 minit hingga 2 jam. And then peranan, kamu sebagai klien mesti memainkan peranan kamu, and then kami memainkan peran kami sebagai kaunselor. Okay, sebelum saya mulakan sesi, saya dan kaunselor pendamping satu lagi ingin memperkenalkan diri dahulu. And then boleh kamu perkenalkan diri lah. Nama saya Nazira Izzati, saya berumur 23 tahun. Kami dari FSKPM, Course Counseling. Saya berasal dari Sabah.
Okay. Nama saya pula Tina Mizam tu dah kenal kan? Jadi umur saya 21 tahun. Umur macam tu lah. Lepas tu sama lah kami dua SKPM. Ada apa-apa soalan ke? Okay, rasanya boleh. Next. Selepas duluan. Nama saya Helmi Atal, boleh panggil Helmi. Saya merupakan pelajar tahun 2 Kimia dari FSDS. Saya berumur 21 tahun dan berasal dari Kapit, Sarawak. Nama saya Ahmad, saya umur 21 tahun dari program First Year Quantity Survey yang berasal dari Miri. Nama saya pula Muhammad Daniel bin Jafri. Saya dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, ambil kos Hubungan Antarabangsa, dan saya berumur 21 tahun, berasal dari Sabah. Nama saya Hon Jali. Sekarang tahun 3 dari program Finance, Fakulti Business and Economics. Saya dari Kota Samarahan, Sarawak. Nama saya Nur Farisha Umaira, dari program linguistik. Saya pun dari Kota Samarahan, Sarawak. Helmi, Elmanuel, Daniel, Jali, Farisha. Okay. Before kita start, kita mesti buat ground rules. Contohnya, tak boleh main phone, non-judgement, dan lain-lain. Setiap seorang mesti buat satu. Setiap orang. Ground rules. Tak boleh sama kan? Tak boleh sama dan semua mesti patuhilah sepanjang sesi konseling kita ni. Bahasa Melayu kan? Boleh apa? Bahasa Melayu. Ground rules ni kira benda yang korang boleh buat ataupun benda yang korang tak boleh buat. Contoh boleh apa ya? Boleh bekerjasama kan contohnya. Siapa yang tak ada pen kan? Kalau tak ada pen, ada lah. Okay je. Semua tulis kemas-kemas. Boleh saya minta volunteer orang untuk baca? Okay. Kita punya ground rules untuk sesi kaunseling kali ini adalah yang pertama, tak boleh main gadget kecuali semasa. Yang kedua, cooperations with one another, maksudnya kita kena kerjasama dengan satu sama lain. Yang ketiga, perlu hormat each other. Yang keempat, tidak boleh mengantuk. Okay, dan yang terakhir, kalau nak keluar tu kena minta izin. Thank you.
Yeah, so basically untuk sesi yang pertama ni mungkin tidak makan masa yang panjang lah. Sebab dia macam lebih kepada ice breaking sekejap. Dalam sesi ni kita ada 3 aktiviti. So aktiviti yang pertama dia bertajuk apa nama kamu. Saya akan bagi kamu satu kertas and then tulis nama kamu di atas ni. Lepas tu dia macam kalau contoh Patricia, I macam pandai kan. Dia ada ciri-ciri dan setiap huruf tu. Aduh. Macam mana? Pakai nama pendek pun boleh. Oh, boleh nickname. Boleh juga dalam BM kan? Boleh. Tak apa, saya bagi masa 30 minit. Korang boleh tu juga, yes juga. Kalau nak. Kalau macam tiada tu dia punya macam ciri-ciri tiada kan tak apa juga. Macam ada kan susah. Kasih biar jalan. Ya, seperti apa sama. Kalau mix boleh kah? BM sama BI. Boleh. Sini sebelah. Angkat tangan. Siapa nak pasangkan?
Kalau huruf tak ada tekan, macam susah sangat cerita, it's okay. Dan macam tu. Cari je huruf dari nama korang yang korang boleh ada ciri. Sudah. Okay. Siapa mau start dulu? Explain. Bismillah. Ini bukan yang sebenarnya saya isi dia. Kalau untuk F fantastic, A untuk art, R untuk rajin, I untuk indah, S untuk shy, H untuk humble, A untuk amanah. For me, for H is for be happy every day, and O is overall will be okay. And for the F is no stress and no anxiety, and J is for just be myself. And I can do it even though it's not perfect lah. And A always love myself. L is looking forward, and E is excellent. Kalau saya pula Daniel ni huruf D dinamik. Lepas tu kalau A aktif, sentiasa aktif lah. Lepas tu N nasionalisme ni semangat cinta negara. Lepas tu I intellect, E extraordinary luar biasa, dan L tidak tahu. Masa A pada
M mental loud, dan M multitasking, M satu lagi tak ada, dan A satu lagi aktif. Okay, ni saya punya, actually ni saya punya nickname. Saya untuk M ni saya refer sebagai multitasking, sebagai skill yang kita kena ada. Why saya tak jumpa, susah sangat. Untuk Z ni actually datang dari perkataan Gen Z. Yang lukisan-lukisan tu ada maksud tak? Oh, yang ni semua struktur kimia. Memang benda kimia lah. Faham. So, ada nak tanya soalan apa-apa berkaitan dengan kawan-kawan punya? Ada. Tidak. Okay. Okay, tidak. Ada. So, apa yang saya dapat dari sini, ciri-ciri nama kamu ni ada pelbagai. Dia melambangkan diri seseorang. Boleh saya minta seorang untuk buat kesimpulan apa yang kamu dapat dari aktiviti satu? Kau lah. Kesimpulan ya. Dari semua kah atau untuk diri sendiri? Apa yang kita buat? Semua. Kalau semua. Kesimpulannya apa nih? Saya dapat tahu lah apa nih sifat-sifat setiap orang. Dia ada kelebihan dan kekurangan tersendiri. So, apa yang saya harapkan di sini kamu terus looking forward lah. Okay. Thank you. Yes. Okay, so untuk aktiviti yang kedua adalah mindful dice. Ni saya akan bagi kamu dice, and then kamu dice ini apa yang kamu dapat kamu kena jawab soalan dengan sini. Okay? Okay, so dari sini je. Ay, Okay, satu je. tiga. What do you like about yourself? Oh, what I like about myself is my own self-confidence. Kenapa? Sebab tak kira lah dalam mana-mana event, saya selalu cakap confident is the key. Tak kira lah biar benda tu walaupun salah, confident je. So, selalu ikut event lah. Ya, Aktif kan ni? Aktif lah. agak. Next. Berapa? 2. What is something you are looking forward to? Something I'm looking forward to, habis degree. Okay. Ada harapan tak dalam habis degree ni? Nak habis sebab apa? Habis What is something nice that you have done for someone lately? Apa ni? Suka apa ni menolong orang lah gitu. Tapi membantu orang yang susah. Tolong dalam apa tu? Dari segi apa-apa aspek lah. Macam apa ni? Kalau ada orang minta contoh lah kan selalunya saya apa ni? Ada motor sendiri. Jadi ada orang minta tolong antar gitu. Ya, gitu lah. Next. What is something you are looking forward to? Graduate. 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 Saya rasa sama macam Yat. Sekarang tentang adik-adik sini. Motor. Kita buat Kamu punya motor kan kamu kan dari Sabah. Motor tu kau beli di sini kah atau bawa dari Beli di sini. Faham? So untuk Helmi, dia apa yang saya dapat dari sini dia self confidence dia seorang, mungkin saya nampak sekarang pun dia macam orang yang confident. And then Emmanuel dia mau habis degree dengan cepat, so dia lah faham stres apa semua. And then Daniel suka menolong orang, memandangkan dia ada motor, dia suka tolong orang, dia boleh tumpang lah. And then yang keempat, Charlie sama juga graduate
And Farisha sama juga dengan dia suka menolong orang. Okay, and then saya minta seorang untuk berkesimpulan. Farisha. Siapa? Kesimpulannya macam kita boleh tahu apa yang dia orang fikir, macam ikut dia orang punya situation. Okay. And then untuk yang okay, untuk yang ketiga ni, sini ada gambar-gambar emosi. Nanti salah seorang kamu semua perlu pilih salah satu yang menggambarkan emosi kamu hari ini. Hari ini boleh, dalam seminggu ni boleh. Okay. So, siapa mau mula? Saya dulu. And then kamu sudah pilih, kamu kena explain why. Okay. I choose happy Happy. sebab minggu ni actually minggu hectic untuk saya sebab esok saya ada sulam, petang ni pun saya ada sulam. So saya macam walaupun hectic kan, tapi saya masih boleh stay fokus sebab ada support system dari tepi ya. So support system saya tu selalu ya, walaupun saya tengah penat and apa-apa dia tetap cheer me on. So I'm happy that she is by my side macam tu. But why kamu choose happy berbanding tired? Sebab saya tak rasa penat. Kiranya suka lah kalau buat aktiviti. So dia kan memang orang yang aktif. So dia memang suka lah aktiviti. Okay, silakan. Saya choose bored sebab memang rasanya memang minggu ni memang tak ada benda yang seram lah. Tidak keluarkah? Tidak. Memang kamu tinggal dekat mana? BRC. Memang dekat bilik je lah. Tidak keluar langsung. Faham? Tidak mau keluar ke ataupun memang Memang jenis Memang jenis dekat bilik je lah. Faham? Kalau saya pula pilih worried sebab minggu ni banyak betul exam midterm. Semalam pun ada exam. Jadi saya worry lah about dia punya markah apa yang saya dapatkan. Lepas tu ada lagi baru-baru ni kan saya ada unit beruniform sukses. Jadi baru-baru ni adalah menggunakan duit sendiri juga untuk buat baju sendiri kan. Banyaklah keluarkan kos. Jadi worried lah cukupkan tak untuk belanja punya pembelanjaan gitulah. Kamu ada apa-apa bantuan kamu? Buat apa Bantuan Jenis? ada juga baru-baru ni dapat cuma besok begitu je. Ada tajaan apa-apa beasiswa kan? Tidak. Kamu ada try mohon jenis? Tiada je. Itu perempuan banyak tu. Itulah misal dia nak banget. Next. Jadi saya pun pilih worried juga sebab minggu ni agak busy sikit lah, dan next week tu ada midterm dan saya worry tak dapat maka yang baik lah macam tu lah. busy minggu ni tu busy sebab apa? Perlu jumpa AA dan perlu ada kelas sudah dan projek ya. Kalau saya pilih nervous sebab minggu ni banyak exam midterm dengan presentation.
Kiranya korang semua dah midterm, ada yang dah exam midterm ke? Ada yang masih midterm ke macam mana? Masih habis. Masih semua lah. Minggu ni lah semua habis. Okay. Dari apa yang saya dapat tahu tadi, semua orang kiranya ada emosi masing-masing. Kiranya bermula dari Helmi tadi lah. Helmi kata dia gembira sebab walaupun dia banyak kerja kiranya dengan sulam, dengan aktiviti-aktiviti yang lain, tapi dia masih happy sebab dia ada support system lah. Kiranya macam tu. Emmanuel pula dia rasa bosan sebab minggu ni dia tak keluar ke mana-mana dan tak buat aktiviti lah kiranya. Seterusnya Daniel pula dia rasa worry sebab dia ada masalah dari segi kewangan, which is dia perlu keluarkan duit untuk buat baju dan sebagainya. Hon pula ada worry dari segi apa nama tu? FYP, projek, boleh jumpa AA. Jadi Hon worry lah pasal tu. Farisha pula dia nervous sebab apa nama tu? Dia ada presentation dan dia ada midterm juga minggu ni. Kiranya korang semua emosi tu merangkumi keseluruhan minggu ni lah kiranya kan. Ya. Okay. Okay, ada apa-apa soalan? Satu orang untuk buat kesimpulan. Yang belum? Kira yang tadi cakap tu setiap orang dia ada emosi dia sendiri minggu-minggu kan. Jadi setiap orang tu lain emosi dia, lain cara dia handle juga kan. Jadi at least tidak mau buat benda yang dapat cederakan diri. Jadi at least tu bagus lah. Okay, so manakala tiga-tiga aktiviti sudah pun selesai, saya membuat kesimpulan. Aktiviti pertama kita buat tadi apa nama kamu. Apa nama kamu ni dapatlah kita tengok orang punya karakter sendiri. Lepas tu untuk aktiviti yang kedua, mindful dice, kita dapat tahulah sedikit mengenai diri kamu daripada soalan-soalan tersebut. Dan then yang ketiga, emosi. Kita dapat tahu emosi kamu dalam satu minggu ini. Do you guys has any question? Tidak. Okay, kalau tiada rasanya sudah boleh habis di sini. Di awal sikit lah. Nanti kita jumpa jam 5:30. Boleh? Okay, thank you. Ya, tapi bilik dia nanti dikasih tahu. So, tunggu dekat bawah lah. Okay, thank you. Kami akhiri, kami nak ingatkan lah lagi 3 struktur penting dalam sesi kaunseling kelompok ni, iaitu yang pertama matlamat sesi lah. Kita akan sama-sama menetapkan matlamat untuk sesi ni. Yang kedua, kita akan masa adalah selama 1.5 jam hingga 2 jam. Dan yang ketiga adalah peranan klien dan konselor, iaitu peranan korang sebagai klien dan kami juga sebagai konselor. Okay. Ada apa-apa pertanyaan sebelum kita habis? Untuk petang ni tentang akademik. Ya, Ya. kita akan terus saya akademik kan? Kita akan terus start dengan akademik lah. Okay. Okay, dah. Okay, thank you. Welcome.